Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan pada muka surat 373, iaitu hadis yang ke-700, bab yang ke-10, masjid yang boleh dikunjungi dengan membuat persiapan rapi. Di situ. Jadi bab yang ke-10 tu sebenarnya tidak selesai lagi perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-10, hadis yang ke-700 pada poin yang kelima, muka surat 373. Situ. Saya baca sekali lagi hadis ni. Cuba tengok hadis yang ke-700 di bawah bab yang ke-10, iaitu ma tushaddur rihal ilaih minal masajid, masjid yang boleh dikunjungi dengan membuat persiapan rapi. Wa bihi qala akhbarana Muhammad bin Mansur qala hadatsana Sufyan an az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, tidak boleh membuat persiapan rapi untuk musafir ke mana-mana masjid kecuali untuk pergi ke 3 buah masjid, iaitu Masjid Haram, Masjidku ini, dan Masjidul Aqsa di Palestin. Baik, perbincangan hadis ini telah kita sebut, telah saya sebut pada minggu lepas, dan sebahagiannya tidak sempat kita bincang pada malam itu. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan nombor 5, muka surat 373. Jadi poin yang kelima, ulama berbeza pendapat tentang hukum orang yang bernazar untuk datang ke 3 buah masjid berkenaan. Jadi perkara ini perlu juga kita tahu secara ringkas. Yang pertama sekali, wajib ditunaikan. Mana ada ulama yang berpendapat wajib ditunaikan. Ini adalah pendapat Malik, yakni Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Al-Buaiti, dan dipilih oleh Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahumullah. Baik, dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, dalam kitab kita tak jumpa lagi yang ini, disebutkan wajib pada Masjid Haram kerana berkait dengan pengerjaan haji, tidak pada 2 masjid lagi. Kata Hafiz, inilah juga pendapat Al-Mansur, salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ada seseorang itu bernazar, tak kiralah nazar asalkan dia bernazar, kalau dia lepas daripada sesuatu ataupun dia dapat sesuatu, dia akan pergi solat ke salah satu daripada 3 masjid. Jadi kalau mengikut Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i, Buaiti, dan juga tokoh dalam mazhab Syafi'i, misalnya Al-Mansur, dia kata wajib ditunaikan, jauh pun kena pergi. Itu mana ketiga tu maknanya ke salah satulah daripada 3 masjid itu. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, tidak wajib secara mutlak, tidak wajib. Ini adalah pendapat Imam Abi Hanifah. Dia kata tak wajib. Maknanya bila kata tak wajib, harus. Mana kalau pergi tu kira-kiranya boleh pahala kerana pergi ke masjid itu. Sebab masjid, 3 buah masjid ni ada kelebihan tersendiri. Jadi mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata tidak wajib. Yang ketiga, Ibnu Abi Hatim membantah pandangan Imam Syafi'i dengan mengatakan berkenderaan pergi ke 2 masjid lagi adalah kurbah juga, bukan semata-mata ziarah. Oleh itu hukum menunaikan nazar ke 2 buah masjid berkenaan adalah wajib juga.
Sebab tadi Imam Syafi'i kata hak Masjid Haram saja wajib sebab dia berkait dengan haji. Mana pergi buat haji lah maksudnya. Maksudnya pergi buat haji. Bernazar nak pergi salat, pergi pada musim haji. Itu maksud Imam Syafi'i. Jadi Ibnu Tin kata tak tepat begitu. Sebab dua buah masjid lagi, Masjid Nabi dan Masjid Aqsa pun ada kelebihan juga. Bahkan termasuk qurbah juga kalau bersiap, buat persiapan rapi untuk pergi kedua buah masjid itu. Walaupun kedua buah masjid itu bukan atas dasar umrah, bukan atas dasar haji, tapi pergi atas nama ziarah, seperti orang pergi ziarah ke Masjid Madinah pada musim haji dan ketika melakukan umrah itu. Itu kata Ibnu Tin. Ibnu Munzir berpendapat wajib pada haramain, tidak pada haramain itu sebenarnya. Haramain ni makna masjid haram dengan Masjid Madinah lah. Bukan pada tidak pada Al-Aqsa. Itu kata Ibnu Munzir. Beliau berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, saya telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah memberikan kemenangan kepada Tuhan. Dia kata kalau Allah beri kemenangan kepada Nabi dalam Fatih Mekah ni, pada tahun ke-8 Hijrah itulah, pada pembukaan kota Mekah tu, kalau boleh tawaf Mekah, dia bernazar akan pergi salat di Baitul Muqaddas. Tu parut dia nak pergi sembahyang tu di Masjidil Aqsa. Dia niat kalau Nabi berjaya membebaskan kota Mekah daripada Darus Syirk kepada Darut Tauhid, maka dia akan pergi salat di Baitul Muqaddas. Berapa bulan tu perjalanan kan nak pergi tu. Tapi nekat dia. Bila dia sebut di hadapan Nabi begitu, maka Nabi SAW berkata kepadanya, salatlah di sini. Nabi kata salat di masjid ni. Masjid Madinah lebih besar lagi daripada Masjid Al-Aqsa tu. Jadi beliau, yani Ibnu Munzir, dia kata tengok hadis ni. Jadi yang dikatakan wajib tu pada haramain saja, yakni Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Kalau Masjid Aqsa tidak wajib. Kalau pergi boleh pahala, kerana masjid itu disebut ada kelebihan yang khusus. Tetapi nazar tidak wajib ditunaikan. Dia dalam istilah dia panggil nazar mulgha lah. Nazar mulgha, nazar yang tidak wajib ditunaikan. Begitu. Tapi kena ingat satu perkara lah, bagi saya lah, dari segi nazar ni boleh bernazar, tetapi ulama tidak kata molek. Kenapa nak buat baik kena bernazar? Tak perlu. Mana ramai juga ulama kata sebenarnya nazar ini boleh, harus, cuma jangan jadikan kebiasaan lah. Jangan jadikan kebiasaan. Kalau kita untuk bersyukur kepada Allah, tak semesti luluh perasaan, tak semesti kerana lepas daripada bahaya baru kita nak sedekah. Jadi ramai juga ni antara perkara harus, tetapi kalau tidak buat lagi baik. Begitu kan. Tapi kukuk mana pun bila bernazar dia ada hukum dia. Bila bernazar ada hukum dia. Sebab tu kita bincang ni, sebab asalnya bila seorang bernazar dia wajib tunai. Itu hukum asal. Bila seseorang itu bernazar maka dia wajib tunaikan nazar itu. Tak boleh bila dia bernazar dia kena tunai. Sebab tu jadi timbul perbincangan kalau bernazar untuk pergi salat. Bernazar di mana berjanji kalau begini maka dia akan pergi ke 3 buah masjid. Mana salah satulah. Semua adalah hadis Jabir ni sebut dia bernazar kalau Nabi menang dalam membebaskan kota Mekah pada tahun ke-8 tu, dia akan pergi salat. Dia sebut dengan jelas Masjidul Masjidul Aqsa lah, Baitul Muqaddas itu. Di Masjidul Aqsa. Jadi Nabi kata, sini lebih lagi. Masjid aku ni lah maksudnya. Sebab itulah Ibnu Munzir kata makna haramain tu hak wajib. Hak ni sunat saja. Tidak wajib lah. Kalau pergi tentu boleh pahala, tentu boleh pahala tu. Jadi maknanya kalau bernazar di masjid lain macam mana? Dia kata contoh kalau duduk di Kelantan, kita ni lah. Dia kata kalau aku boleh sekian lagi sembahyang di Masjid Shahlan. Lagi tak perlu. Tak perlu tu. Tak ada kelebihan. Maya sini bersumpah. Tapi kalau Masjid Haram kena Masjid Madinah. Tu Imam Syafi'i kata pergi musim haji, boleh buat haji lalu. Tu. Ibnu Tin kata tak. Masjid Haram saja dia kata tadi. Ibnu Tin kata tak, Masjid Madinah dengan Masjid Aqsa pun kena wajib juga. Tu walaupun dia tidak terlibat dengan haji dan umrah atas nama ziarah, dan ziarah itu termasuk qurbah.
yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandanganlah. Yang keenam, kesimpulan hadis. Yang pertama menyatakan hadis ini iaitu hadis 700 ini menyatakan kelebihan khusus 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidul Aqsa. Masjid Haram mempunyai kelebihan kerana menjadi kiblat seluruh umat Islam dan tempat mengerjakan haji. Ni yang tidak ada pada 2 masjid itu. Masjidul Aqsa Masjidul Aqsa mempunyai kelebihan dari sudut menjadi kiblat pertama ataupun kiblat awal bagi umat Islam yang lampau. Dan Nabi pun peringkat awal pun di sana juga. Cuma berlaku tahwil kiblat di Madinah itu. Masjid Madinah mempunyai kelebihan dari sudut mendapat pengiktirafan khusus sebagai masjid yang diasaskan atas prinsip takwa. Ni pakai pendapat itulah Nabi sebut kita hadis sebelum ni yang kita bincang tu. Tu bukan, kena ingatlah, bukan menafikan masjid lain tu tidak diasaskan di atas prinsip takwa, tetapi sebut secara khusus. Dan dia mempunyai kelebihan. Cuba kita perhati begini lah. Ni ada disebut dalam kitab lah, beberapa buah kitab juga. Betul Masjid Haram tu lebih dari sudut dia terlibat dengan rukun Islam kita, haji dan juga ibadah umrah, dan dia ada Kaabah di situ. Pergi tu untuk tujuan itu, bukan ziarah. Bukan ziarah, dia tidak guna istilah ziarah. Tetapi Masjid Madinah ni masjid yang Nabi beroperasi bukan untuk ibadat saja. Segala-galanya operasi di Masjid Madinah sampai Nabi wafat, dan disitulah menjadi pusat pemerintah Islam. Dari sudut itu, itu lebih Madinah dari sudut itu. Tapi kalau dari sudut lain yang tidak ada lah, tu Kaabah tu lah. Nak buat rukuk Islam tu kena pergi situ, tak pergi Madinah besar. Ada, memang ada. Oh kita lah, dia kira dah. Dia kata kalau kita pergi Mekah saja jimat separuh. Jimat separuh. Mana daripada Kelantan ni, daripada KLI lah kita pergi. Kita pergi mana sekadar cukup melaksanakan umrah cukup sehari pun boleh. Pergi bisa pelancong ikutlah dia kata. Dia kata jimat memanglah. Dah ada pun dia naik masa saya pergi terakhir tu, ada yang kata kita untuk tahu hadapan sebelum berlaku Covid ni, kita akan pergi ke Mekah saja. Dia bajet atas mana tak kurang pada 4,000, mana tak akan lebih 4,000. Dia kata begitu. Lepas tu kata dia masalah hotel tu tak apa, dia seorang saja. Tapi lah ni tak boleh, kata ada hotel dia tak pernah masuk. Awal-awal lagi dia tak keluar visa. Tak tahulah dia kira macam mana. Tapi kukuk mana pun murah lah. Mana kalau kita ambil di hak yang saya nak sebutnya begini, saya nak sebutnya bahawa Masjid Mekah itu lebih dia tu kerana itu. Kalau kita kata nak kira dari segi selesa, lebih selesa di Madinah. Kedudukan hotel, susunan hotel, suasana pun tidak sesak, tidak zahmah sangat tu. Itulah sebab tu saya kata masing-masing ada kelebihan. Maknanya walaupun disebut harus, tapi tidak secara mutlak. Dari semua sudut dia lebih, tidak begitu. Tapi secara umumnya lebih dia. Tu. Serupanya ada juga ulama kata masjid, kalau kita mengambil kira, kalau kita nak letak, kita kata Masjid Madinah lebih daripada Masjid Mekah atas dasar ada kubur Nabi. Ada ulama terima sebenarnya. Tetapi itu sebenarnya pendapat yang agak terpencil lah. Kalau tengok dari sudut tu, ya betul lah. Mana ada kubur Nabi di Masjid Haram? Dari sudut tu kita boleh pergi ziarah, sebab kita pergi ke kubur Nabi ke dia menimbulkan satu perasaan tu, perasaan insaf dari sudut tu. Berkat dari sudut tu. Sudut tu memang boleh diterima. Pergi kubur Nabi, lepas tu kita doa kebaikan kepada Nabi, kita selawat kepada Nabi. Tu boleh sekadar tu. Jangan duduk gijilak dini, tu tak boleh lah. Duduk ambil debu, tu tak boleh. Sekadar gigi tu boleh. Memang ada kesan lah. Sebab tu ulama-ulama kita pergi, Imam Bukhari sendiri dia pergi duduk di Raudah apa? Tulis kitab ni di Raudah, tulis tajuk apa? Di situlah juga kurma. Jadi bila dia tengok pada kubur Nabi di bilik tu, dia memberi kesan, semangat luar biasa jadi untuk agama. Dari sudut tu tak apa tu, boleh pergi kubur wali mana pun. Tengok pada perjuangan dia. Saya sendiri berasa nak pergi. Syekh Ihsan Ilahi Zahir mati kena bom tu. Perjuangan hidup dia kemain tu. Mana kita boleh ambil semangat kita dia mari, tapi kena tahu sejarah lah. Gitu sekadar tu boleh. Tu tabarruk dengan kubur sekadar tu semua ulama kata boleh.
Tapi janganlah pergi siapa duk solat di situ, duk berzikir di situ sepuluh masjid. Tu memang ulama tak benar. Kita bincang selepas ni lah tu, dalam bab di akhirat Jadi betul-betul kita ni kubur ni kena berhati-hati sungguh. Sebab dia menjadi punca kesesatan manusia. Dalam notah saya bagi betul ada kita bincang perkara tu kan. Masjid Madinah mempunyai kelebihan dari sudut mendapat pengiktirafan khusus sebagai masjid yang diasaskan atas prinsip takwa. Perkara ni pun khilaf juga kita bincang dah sebelum ni. Baik, jika dilihat secara umum, kelebihan 3 buah masjid ini berbanding masjid yang lain adalah ketiga-tiganya ada kaitan dengan para anbiya. Ada ulama yang berpandangan dia ada kaitan dengan Nabi, 3 buah masjid ni. Masjid Kedah tak ada siapa kait dengan Nabi Ni kita sebut ni masjid di Masjid Haram, Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa, dia ada kaitan dengan Nabi. Yang lain tak ada. Kita tak bunyi lah. Dan kalau ada pun tidak sahih. Tidak sahih tu. Waktu dia panggil ngabai peringkat tinggi, dia panggil. Dia tu nama dia gitulah lebih kurang. Dia ada ngabai peringkat rendah, pada hak ni peringkat tinggi. Yang kedua, kelebihan sesuatu perkara dalam konteks agama hanya boleh ditentukan oleh nas Al-Quran dan Nabi SAW. Kalau kita nak kata kelebihan dalam agama, kalau kelebihan duniawi boleh, kita pun boleh sebut. Kita kata Masjid Langgar nak banding dengan Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi kita kata ada kelebihan gini-gini. Masjid Telipuk ada. Dari sudut tu kita boleh sebut. Tapi dari sudut duniawi, pergi iktikaf serupa yang mana-mana pun. Serupa ya. Masjid tu kenali tu ke? Lagi tu walaupun kecil pun kita kata tak. Dari sudut nilai sejarah tu. Tu kita boleh sebut. Tapi atas nama agama sehingga kita kena boleh pergi dan dibenarkan, tak boleh. Tu kena Nabi. Kenapa? Mana ketak tu? Takut jadi fitnah, takut jadi bid'ah. Kalau tidaknya pakat pergi ke tempat lain pula, tak pergi di Mekah. Memang ada sungguh begitu. Tahun ni kita nak pergi ziarah sana, tak segi Mekah. Bapa ada kelebihan juga sana. Sana tu mana tu ikutlah. Yang ketiga, para ulama membuat kesimpulan jika seseorang bernazar hendak pergi ke 3 buah masjid berkenan, maka ianya adalah masyru', yakni disyariatkan dan mesti ditunaikan jika mampu. Tu. Ni kukuk mana pun kena ingatlah, ini khilaf. Ini termasuk bab khilaf. Pandangan ini berdasarkan kepada keumuman makna hadis Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bernazar, nazar itu nazar dalam konteks mentaati Allah, maka hendaklah mentaatinya. Sebaliknya sesiapa bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka jangan lakukannya. Dia pakai makna umum hadis ini. Tapi Ibnu Muzi tadi dia kata tengok hak tu lah, hak Jabir tu tak payah pergi. Masjid aku ni lebih lagi. Baik, tak apalah, kilah lah kukuk mana pun. Tapi kalau pergi tu molek, saya puasa nak pergi. Enggak, kalau ada keuangan. Sebab Masjid Al-Aqsa ni banyak sejarah yang berkait dengan agama. Yang keempat, sesiapa yang bernazar hendak pergi ke mana-mana masjid dengan maksud menunaikan salat, maka tidak mesti menunaikannya. Tak mesti, tak wajib, tak dosa, tak perlu bayar apa-apa. Kerana tiada kelebihan khusus bagi masjid selain yang disebutkan adalah hadis bab. Imam An-Nawawi menyebutkan tiada khilaf dalam masalah ini kecuali Al-Laits yang menyatakan wajib juga ditunaikan. Bahkan Imam Nawawi kata tak ada orang yang kata seperti dia ya. Al-Laits ni kata Imam Nawawi lah. Dalam satu riwayat daripada mazhab Hambali mesti kafarah. Kalau dalam mazhab Hambali dia kata kuku mana pun kena kafarah dan tidak dikira nazarnya. Dia panggil nazar mulgha lah, tapi kena bayar kafarah. Sebab apa? Sebab nak jaga mulut tu. Lepas ni boleh duk kecek gitu. Nak ajar mulut supaya jangan mudah-mudah berjanji. Bernazar-nazar ni berjanji dengan Tuhan, janji dengan Allah. Jangan mudah-mudah. Kena fikir banyak kali lah. Muhammad bin Maslamah Al-Maliki berpendapat mesti menunaikan nazar di Masjid Quba kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa pergi ke sana pada setiap Sabtu. Itu riwayat sahih. Jadi Quba ni ada kelebihan. Kukuk mana pun khilaf lah. Tu kalau Masjid Quba kena juga dia tu. Supaya 3 buah masjid tu juga. Begitu kan. Tengok penting tak penting Nabi pergi setiap hari Sabtu. Lepas tu ada hadis lain sebut kelebihan Quba itu 4 buah masjid. Cuma 3 buah masjid ni sebut serentak dalam satu hadis.
Begitulah. Kukuk mana pun sebenarnya lah, 4 buah masjid ni, mana kalau kita ada kemampuan boleh pergi, baik pergilah. Kalau tempat lain kita boleh pergi, tiba-tiba tempat ni boleh pergi, tak pergi, sebenarnya rugi. Sebab hari ni kita boleh pahala solat tu boleh pahala besar. Baik, bab yang ke-11, kita masuk pada bab yang ke-11, menjadikan tempat-tempat ibadat agama lain sebagai masjid. Ni satu tajuk khusus yang dibuat oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Ittikhadul bi'i. Bi' tu jamak tu, atau wazan fi'alun, jamak taksir. Menjadikan tempat-tempat ibadat lain sebagai masjid-masjid. Jamak juga sebagai masjid-masjid. Baik. Hadis yang ke-701. Wa bi qala akhbarana Hannad bin Sari an Mulazim qala haddatsani Abdullah ibn Badr an Qais bin Talq an abihi Talq bin Ali qala kharajna wafdan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu wa sallayna ma'ahu wa akhbarnahu anna bi ardina bi'atan lana. Bi'ah tu mufrad, bi' tu jamak tadi. Bi'atun, bi'atani, bi'un tu maknanya tempat-tempat ibadat orang tidak Islam. Bi'ah ni mufrad, singular, plural tadi, bi'ah tadi dalam tajuk tu. Fastauhabnahu min fadli tahurih fada'a bima'in fatawadda'a wa tamadmad thumma sabbahu fi idawatin wa amarana faqala ukhruju fa idza ataitum ardakum faksiru bi'atakum wandahu makanaha bihadzal ma' wattakhidhuha masjida. Qulna innal balad ba'id wal har shadid wal ma' yanshufu faqala mudduhu minal ma' fa innahu la yuriduhu illa tiba. Fakharajna hatta qadimna baladana fakasarna bi'atana thumma nadahna makanaha wattakhadnaha masjida fanadaina fihi bil adhan qala warrahib rajulun min tayyi falamma sami'a al adhan qala da'watu haqqin thumma istaqbala tal'ah min tila'ina falam narahu ba'du. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Talq bin Ali. Ni ayah Qais ni, Talq bin Ali. Kata beliau, dia kata kami telah keluar dalam satu rombongan untuk menemui Nabi SAW. Kami telah melakukan bai'ah dan melakukan salat bersama baginda SAW. Kami telah memberitahu kepada beliau, di negeri kami ada sebuah tempat ibadat orang bukan Islam yang telah menjadi milik kami. Jadi milik kami orang Islam. Kerana itu kami meminta daripada beliau air lebihan wuduknya. Lalu dibawakan air dan beliau berwuduk. Maka Nabi pun berwuduklah bila sahabat dia ni minta daripada jauh tu. Baginda SAW telah berkumur kemudian mencurahkan air, yakni air wuduk yang berbaki. Itu saya buat dalam kurungan itu, kita akan bincanglah akan datang. Sebab ulama tidak sepakat tu, dia ada khilaf di situ. Maksud cuma kebanyakan ulama kata mencurahkan air ke dalam bekas untuk kami bawa balik ke negeri kami ni, air wuduk yang berbaki yang belum digunakan itu. Tak apalah, itu kebanyakan ulama kata. Sebab tu saya letak dalam kurungan itu. Kemudian kita bincang selepas ini lah. Baik. Jadi Nabi SAW setelah dia berkumur, kemudian dia mencurahkan air ke dalam satu bekas dan menyuruh kami dengan berkata, pergilah ataupun keluarlah daripada Madinah ini, dan apabila sampai ke negeri kamu, maka runtuhkan tempat ibadat berkenaan dan renjiskan air ini di tapak bangunan itu dan jadikan tempat itu sebagai masjid. Ini Nabi suruh. Dan air itu air lebih wuduk Nabi. Kita bincang lepas ni, sebab tu hadis ni antara yang dibincang dalam kitab Tabarruk itu. Bolehkah tu lebat pak kita buat gitu? Nak buat masjid, dia ambil air dia panggil air tawar. Tak campur gula ke abu tu. Nah, pergi ambil air tu, lepas tu pergi renjis di tapak nak buat masjid. Tempat katanya ada. Nah, bolehkah kita nak ikut ni? Ulama kata tak, lihat ni untuk Nabi. Mana ada sahabat buat kerja lagi ni? Tak ada tu. Baik, tak apalah. Bila Nabi kata gitu, maka kami pun kata, sesungguhnya negeri kami jauh dan cuaca sangat panas. Air yang dibawa akan kering. Kalau sebanyak ni saja air kering, ini siapa kapal kami ni? Siapa negeri kami?
Maka beliau berkata, yakni Nabi SAW, gabungkan dengan air lain. Gabung ni kalau kita agak capurlah dengan air lain. Gitu. Capur dengan air lain. Ianya akan menambahkan kebaikan. Selepas itu kami telah keluar. Selepas itu kami keluar. Buang telah ya. Selepas itu kami keluar. Selepas itu kami keluar, sehinggalah kami sampai di negeri kami. Kami runtuhkan rumah ibadat kami. Kami renjiskan air itu pada tempat runtuhannya, dan kami dirikan masjid atas runtuhan itu. Kami melakukan azan di situ. Beliau, yakni perawi ini, ayah pada Qais yang bernama Talq bin Ali berkata, padri di situ adalah seorang yang berasal daripada kabilah Tayyi. Apabila beliau mendengar azan dilaungkan, maka beliau berkata, seruan yang benar, da'watu haqqin. Dia pun kata seruan yang benar. Kemudian beliau pergi ke kawasan yang tinggi di tempat kami, dan selepas itu kami tidak lagi melihat kelibat beliau. Lepas tu tak jumpa dengan dia. Jadi misteri gitu, senyap gitu. Cuma adalah beberapa perkara yang ulama buat andaian dasarkan kepada riwayat ni. Baik, cuba kita tengoklah di sini perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu adalah sahih dan merupakan hadis munfarid Imam An-Nasai. Tak ada riwayat lain. Imam Nasai ya riwayat hadis. Dalam kitab lain tak ada. Itu makna munfarid. Dia ya. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah sebab ni jilid ke-8 dah ni. Tapi dia 40 jilid lebih. Nah, kalau kita tengok situ dia tidak buat tu hadis Hindu dia, sebab apa ni Syekh Ethiopi ni, setiap hadis tu kalau ada juga terdapat dalam kitab-kitab utama hak lain dia akan tulis. Hadis ni selain pada dalam Nasai ada dalam Bukhari, Muslim disebut. Hak ni tak ada. Sebab hak ni Imam Nasai saja. Dalam kitab dia saja ada. Tapi sanad sahih. Macam mana? Baik. Yang kedua, hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menjelaskan keharusan menjadikan tempat ibadat orang Yahudi dan Nasrani. Saya buat agama lain itu kerana ulama syarah, ulama kata ni tidak khusus untuk Yahudi dan Nasrani, mana-mana agama pun boleh. Kalau sudah jadi milik umat Islam, kita berhak untuk rabuhkan. Tapi pastikan dulu jadi hak kita. Kalau tidak, berdosa besar. Tak boleh rabuh main-main. Pastikan jadi hak kita. Misalnya dijual ke, misalnya banyak berlaku di barat sekarang ni. Gereja-gereja dijual, kemudian dibuanglah sesuatu yang melambangkan syirik itu. Kita akan tengok selepas ni. Baik. Jadi hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menjelaskan keharusan menjadikan tempat ibadat orang itu tersilap, orang Yahudi dan Nasrani sebagai masjid. Yang ketiga, kata Syekh Syekh Sindi kata, zahir hadis menunjukkan air yang ditadah daripada perbuatan wuduk Nabi SAW. Zahirnya nampak gitulah. Dan boleh juga bermaksud air lebihan dari bekas wuduk Nabi. Jadi mengikut Syekh Sindi, dia kata kalau zahir tengok nampak macam air bila Nabi ambil wuduk dia tadah. Sebab tu sikit air tu. Sebab tu dia kata kalau nak bawa ni dia kering dulu kalau nak sapa di negeri kita. Jadi ada setengah ulama kata zahir hadis tu maknanya bila Nabi ambil wuduk tu dia tadah baldi ke, jadi air lebih tu keluar, kita tahu mengalir daripada anggota wuduk Nabi ditadah. Tu sebab tu sikit. Tetapi hak tu hak zahir, tapi hak lebih logiknya air hak lebih dalam bekas tak guna lagi tu. Ada juga ulama kata gitu. Tak apalah kukuk mana pun dua tu je tak boleh kira. Dua tu bukan air dari telaga tu. Dua tu sama ada air lebih yang apa ni kita kata yang mengalir daripada anggota wuduk Nabi kemudian ditadah, ataupun air yang lebih yang belum digunakan yang terdapat dalam inak, dalam bekas itu. Antara tu ya kata Syekh Sindi maksud air itu. Yang ketiga, yang keempat, rombongan yang disebutkan dalam hadis adalah rombongan dari penduduk Yamamah. Penduduk Yamamah, Talq bin Ali itu daripada Yamamah gitu. Jauh kat lah tu. Cuma saya tak sempat nak cek dia punya jarak tu. Boleh cek dalam internet lah. Baik, kalimah tal'ah, ni kalimah jarang kita jumpa ni. Biasanya kalau guna tanah tinggi dia panggil najd. Biasa dalam hadis-hadis yang lain sebelum ni kita jumpa najd itu kawasan tanah tinggi. Tapi hal ni tidak diguna tal'ah. Sebab tu dia cuba tengok, sebab tu saya sebut ni. Jadi kalimah tal'ah yang dalam terjemah tadi saya terjemah dengan erti tanah tinggi, tetapi sebenarnya mengikut ulama tal'ah ni dia adalah lafaz mushtarak. Dia bukan merujuk kepada tanah tinggi saja. Boleh dengan makna kawasan tanah tinggi
iaitu bukit, dan boleh je dengan makna kawasan tanah rendah, iaitu wadi. Dia ada dalam bahasa Arab, dia panggil lafaz yang boleh dengan makna berbeza dan bercanggah makna tu. Dah ni tinggi, dia rendah, boleh gitu. Supaya juga Quran lah boleh dengan makna hid, boleh dengan makna suci daripada hid. Gitu. Kalau ain, ain banyaklah. Ain matahari, matahari sungguh, matahari kekasih pun boleh. Ain boleh dengan erti ni, orang panggil apa ni, detektif ni, maju cari maklumat polis tu, boleh juga. Ain dengan makna matahari boleh. Banyak ain dengan makna mata ni pun boleh. Ain tu sendiri, itu lagi besar musyarak dia. Ini pun salah satu tala'ah. Rasanya setakat kita baca hadis ni sekali ni baru jumpa tala'ah ni. Sebelum ni tak jumpa. Baik, kesimpulan hadis. Cuba kita tengok kesimpulan hadis. Yang pertama, harus menjadikan tempat ibadat agama lain sebagai masjid dengan syarat dihilangkan terlebih dahulu kesan dan saki-baki syirik itu. Kena buat dulu. Jangan ada duk tergantung gitu dak disalik, itu tak boleh lah. Dia peringkat awal dulu tak boleh lah. So ni peringkat awal dulu. Peringkat awal sebab apa? Sebab sahabat Nabi ni ramai yang masih lagi baru-baru memeluk agama Islam. Nabi tak pernah salat di tempat yang ada unsur-unsur syirik, yang pernah satu ketika digunakan tempat syirik, tempat ibadat khusus, tempat sembelihan nazar yang ditujukan pada berhala. Nabi tak benar peringkat awal. Apa tu? Sebab sahabat Nabi ni dia ada pengalaman buat perkara itu zaman jahiliah. Jadi makna Nabi nak biar pendidikan tauhid tu mantap terlebih dahulu dalam hati para sahabat, barulah boleh kita guna tempat tu. Takut tu telitah-telitah lagi benda-benda syirik tu. Bukan boleh kira mengahudatha wa'ahdin bi kufrin, baru berpisah daripada zaman kafir ni, boleh jadi mari telitah tu. Lama masa solat lenggok tu tengok ke solat tu dah, padahal tak ada dek tu, mari telitah begitu. Kalau tidak mantap lagi, bila mantap tu boleh lah. Ni cerita ni selepas mana selesai dah zaman itu. Yang kedua, keharusan bertabaruk dengan kesan-kesan Nabi SAW yang sahih dengan syarat tidak membuat andaian dan prasangka yang berbentuk fadilat tanpa ada dalil yang sahih daripada baginda sallallahu. Mana kita tak boleh nak letak fadilat tu berdasar pada perasaan kita semata-mata. Tak boleh. Boleh pergi kalau kita tahu misalnya dia ginilah mudahnya, tempat setengah-setengah tempat yang terlibat dengan Nabi ni, Nabi ada sebut kelebihan. Ada setengah tempat tu tak ada sebut pun kelebihan. Tak ada sebut. Tu. Sebab apa? Ni di sini tidak disebut. Dalam kitab menghimpunkan 131 salat bid'ah tu, dia ada khusus salat di tempat yang pernah Nabi singgah. Ada kelebihan. Jadi kena tahulah Nabi dalam perjalanan musafir Nabi singgah mana, kena tahu. Hak tu dia jadi ada pergi ziarah di Masjid Qom tu. Biasa dengar Masjid Qom? Tak pernah pergi tak? Saya pernah pergi tak? Allah kata mujurlah aku mari. Dalam 8 kali pergi umrah tu, sekali tu yang pergi. Kita pun kejut, tak aja jumpa ni kita ni dalam. Betul ada, tapi riwayat tu ulama kata ada sebut, cuma tak tahu mana cerita dia begini. Tapi orang kita ni buat cerita-cerita gini. Nabi bila balik daripada Taif tu, ada disebut dalam Rahikul Makhtum, ada sebut, tak silap saya, Nabi pernah singgah di satu tempat. Nabi tokak dengan kok ni mana siku, dia tokak siku kok. Oh, kita kalau kok ni guna ni. No. Dia tokak gitu. Lepas tu katanya Nabi butilah situ. Tiba-tiba dia buat masjid situ. Dia panggil Masjid Kok, dia panggil. Masjid kerana Nabi tokak dengan siku dia. Saya pergi, dah kata nak kita pun nak kena pergi tengok, terkejut tengok masjid tak besar mana macam surau, tapi di tempat tu ada rokok, ada tempat kesel terbakar, kapek pun kotor luar biasa. Kita kata masjid apa? Tak ada masjid tempat kita gitu. Tapi mutawih hak senior nak lama-lama dia kata ni maulid, ini ada keberkatan, pakai maya. Saya tak maya. Sebab kita tengok kotor sangat. Tak mungkin. Kalaulah betul bersejarah Nabi sebab ada kelebihan, Saudi tak akan biar gitu. Jadi tempat ni dah. Bila balik di hotel, Google saya. Rupanya telah difatwakan tempat tu tidak boleh diziarahi. Tak sabit langsung, tak ada nas pun. Ada dah kan rupanya perkeliling daripada kerajaan Saudi. Rupanya ramai dah kerja orang Melayu kita pergi situ. Masjid Kok dia panggil. Oh bahaya tu. Kita kelih pun tengok pun tidak pernah sabar. Tu ya. Jadi hak itulah sebab tu dalam hadis, dalam kitab tu dia tak silap solat sunat yang ke-58.
Oh, kelebihan. Sini tak boleh, tak benar. Mana ulama apa ni sahabat Nabi marahlah buat gitu. Kesenoma cabut pokok tempat Nabi biasa singgah bila balik pokok tu. Cabut siapa kakak. Sebab nampak jadi meriah pula pergi duduk bawah pokok tu. Senoma dia mikir jauh, dia bimbang takut jadi sesak umat. Lah ni tak apa lagi. Takut akan datang orang semakin jahil. Takut jadi lebih daripada yang sepatutnya. Padahal Nabi pergi situ tak ada sehadis pun. Di hazihi syajarah tu lah pokok tu Bai'atul Ridwan itu. Pokok tu tak ada satu riwayat pun sebut ada kelebihan khusus. Tak ada. Kebetulan Nabi singgah untuk berteduh kan sebelum pergi ke Mekah tu, cuma tak jadi masuk Mekah tu. Tiba-tibanya pergi nampak air, nampak acak duk pergi situ. Setengah ulama kata pokok tu lah, tapi ada kata pokok lain. Tak apalah. Kukuk mana pun tindakan Sayyidina Umar tu dengan maksud untuk jaga akidah umat ini. Takut jadi syirik kepada Allah SWT. Sebab dia berkait dengan Nabi ni sudah ada pengalaman dah, Nabi Isa tu. Sebab itulah ulama kata Allah SWT sembunyikan kubur para anbiya. Kubur Nabi saja yang sahih. Kalau kata kubur Nabi Hud, tu semua itu cerita saja, bukan fakta. Sebab saya tengok ada seorang ustaz tu di muka bumi lah ustaz tu. Dia kata kubur Nabi nak dalil. Kubur tu kenali tau, tak silap dalil. Dia kata gitu. Kubur tu kenali. Dah orang semua apa kata ni lah kubur tu cukup dah tu. Dia kiyah dengan kubur tu kenali. Nampak mana kubur tu kenali? Saya boleh sebut memang tu. Enggak keluarga dia apa ada lagi. Enggak anak tu kenali pun dah dengan saya. Dah mungkin kita duduk kenali. Tu tak payah. Ya tak boleh nak kiyah gitu. Kubur Nabi ni mana? Nak tahu nama Nabi ni bila? Tak tahu berapa ribu tahun. Tengok ustaz ni dia kiyah. Enggak orang kampung boleh terima. Ada ke? Bahkan dia cuba ni, dia panggil dalam pengajian falsafah barat dia panggil safsatah lah. Sesuatu yang dia ada cara untuk manipulasi maklumat. Ada ke perlu dalil? Tengok cara dia dengan yakin. Dia nak nipu pun dia kena ada cara dia. Dia tak boleh kalau nipu sikit-sikit orang tak percaya. Ni kita kena tunjuk muka tu siapa orang kejut. Orang Kelantan kata tak ku kening baru jadi. Jadi kalau tak biasa tak boleh benda-benda gini. Kita dengar pun terkejut. Kita pula je terkejut. Tak boleh gitu. Tak boleh nak kiyah gitu. Bila kata Nabi ni dia kena ada dalil. Kalau Allah SWT zahirkan kubur Nabi tak tahulah jadi macam mana kalau tidak dikawal. Sebab kubur wali tu pun lebut lepasnya pergi. Baik, yang ketiga cuba tengok sambungan 377 tu. InsyaAllah berkenaan tabarut ni kita akan bincang khusus lah akhirat. Dia ada khusus bab kubur tu, khusus dia sebut. Yang ketiga, ada kalangan ulama yang berpendapat mencampurkan air zam-zam dengan air lain tidak menghilangkan khasiat air zam-zam, dan mereka boleh mengambil berkat dengan air zam-zam yang telah dicampurkan dengan air lain. Perbuatan ini biasa dilakukan oleh jemaah haji dan umrah dari kalangan orang Mekah dan Madinah apabila mereka pulang ke tanah air mereka. Ini disebut dalam beberapa kitab lah. Sekadar itu boleh. Sebab dia ambil dalil tadi. Sebab hak Nabi guna air wuduk tadi, air zam-zam tu, mengikut setengah-setengah ulama. Boleh lah dia kata. Sebab Nabi buat begitu pada sahabat dia. Sekadar itu sahaja. Sekadar itu, tidak boleh lebih pada itu. Jangan pula kita capur, kita pergi jual pula. Buat klik sebotol, dia capur setelaga. Dia pergi curah dalam telaga. Dia buat klik sebotol ni. Dia sebab dia baca nota ni. Dia pun klik, tak ada apa. Dia kata utuh harap trik ni. Rupanya otak nego. Hak tadi bukan bincang dalam bab perniagaan tu, bab ibadat. Bab nego tak ada bincang Zam-Zam ni. Katakanlah dia klik capur, lepas tu dia jual, tak boleh gitu. Bukan untuk itu. Tidak boleh diperniagakan begitu, bahaya. Jadi fitnah besar pula tu. Tak boleh begitu jangan silap faham lah. Ni sekadar untuk kegunaan peribadi, sekadar itu boleh. Misalnya kita buat klik sebotol, tak payah juga. Kita perklik campur di rumah biar banyak supaya boleh minum sikit-sikit. Yalah, memang ulama kata boleh. Dalam kitab Tabarruk pun dia bincang panjang tu. Sekadar itu saja. Sebab tu saya letak awal-awal lagi, tidak boleh ada prasangka, perasaan kelebihan begini-begini melebihi daripada apa yang disebut oleh Nabi. Bahkan dalam kitab Tabarruk, saya tidak masuk sini, kita bincang akan datanglah kitab tu. Dia kemuka ke hadis begitu banyak tentang kelebihan Zam-Zam. Semuanya Nabi sebut.
dan sahabat Nabi, tidak tambah lebih daripada apa yang Nabi sebut. Baik, cuba kita tengok seterusnya bab yang ke-12 Jadi insya-Allah berkenaan tabarruk ni kita akan bincang khusus lah. Nak tabarruk dengan dengan kepiah boleh ke tak? Dengan tabarruk dengan kepiah. Ya boleh. DDQ nenek pak-pak. Mana suruh halih lah ni kira ni. DDQ nenek pak-pak. Ada ke siapa-siapa? Itu sila alih kenderaan DDU. DDU nenek pak-pak. Puasa apa je kelih. DDU. Ada. Ya? Ada. Ada. Okey, okey. Okey, bab yang ke-12. Membongkar kubur dan menjadikan tempat itu sebagai masjid. Mana asalnya kubur, kemudian dibongkar kubur tu makna dipindah lah. Kemudian tempat itu, tapak itu dijadikan masjid. Bagaimana? Sebab banyak hadis sebut Nabi tak benar kita jadikan kubur sebagai masjid. Ni kita bincang 4.12 bukan jadikan kubur. Kubur tu dipindah. Dan dalam fiqh ada khusus tentang pindah kubur ni. Satu perbincangan khusus. Lepas tu hadis ni cuba kita tengoklah hadis ni, kubur tu kubur siapa? Kubur orang Islam ke ataupun kubur orang tidak Islam? Baik, cuba kita tengok di sini. Nabshul qubur wa ittikhadhu ardiha masjidah. Membongkar kubur dan menjadi ke tempat itu sebagai masjid. Maknanya dibuang dulu kubur, tulang-tulang dan sebagainya. Diletak di tempat lain lah. Baik. Hadis 702. Wa bi qala akhbarana Imran bin Musa qala hadatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas bin Malik qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala fi urdil Madinah fi hayy yuqalu lahum Banu Amr bin Auf فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابد الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا إضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة fansuril ansar wal muhajirah. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, baginda telah singgah di satu kampung di pinggir Madinah. Penduduk di situ dikenali dengan Bani Amr bin Auf. Nabi tinggal bersama mereka selama 14 malam. Kemudian baginda mengutus orang kepada pembesar Bani Najjar. Lalu mereka datang dalam keadaan hulu pedang berada di atas bahu-bahu mereka. Dia buat gini supaya kita pikul lucuk lah. Mana pedang tu dia letak gitu. Ulu tu maknanya tangan dia letak gitu. Mana kira mata ni dia begini. Kalau saya tengok dalam internet tu, maksud dia letak gini. Misalnya kata ni pedang dia letak gitu. Mana mata tu naik ke atas gitu. Jadi dia letak di sini tu ulu panjang lah pedang tu. Dia pegang gitu, tanpa sarung. Itu maknanya. Baik. Itu maksud dia. Jadi itu dalam syarah pun sebut gitulah. Baik. Kata Anas, seolah-olah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaannya. Ni. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berbonceng dengannya.
Seolah-olah aku nampak gitulah, kata dia. Pada ketika itu kalangan pembesar-pembesar Bani Najjar berada di sekelilingnya. Ni tu nota kaki saya buat di bawah tu berdasar pada apa yang disebut oleh ulama lah. Untuk ringkasan saya buat terus, saya letak di situ. Membesarkan dan menzahirkan kegembiraan mereka dengan kedatangan Nabi. Sebab Bani Najjar ni dia keturunan, dia keluarga Rasulullah ni sebenarnya ni. Fatih apa ni, Aminah tu. Dia ni cerita Bani Hashim dulu lah, cerita lama ni kalau kita baca dalam sejarah. Jadi Bani Hashim dia ada berkahwin dengan kabilah Najjar tu. Sebab tu bila Nabi balik ni pok dia sangat suka lah. Sebab tu ulama kata sebenarnya Nabi bukan pergi ke kawasan yang asing, dia balik kepada keluarga dia. Di Mekah pun ada keluarga dia, dari sebelah lain pula Abdul Muttalib tu ni, Bani Hashim. Hashim natah pada Abdul Muttalib lagi. Dia ada dulu dalam sejarah. Sebab tu dulu dalam cerita kenapa Aminah bawa Nabi pergi ke Madinah, pergi ke Yathrib tu, nak memperkenalkan kepada keluarga dia. Itulah mengikut ulama ni. Tak boleh putus hubungan. Sebab tu Nabi tahu. Sebab tu ulama bahas kenapa Bani Najjar tu mengelilingi Nabi dekat dia. Dia nak ayat, dia sanggup pertahankan Nabi SAW. Ni anak buah kita ni jadi Nabi. Jadi tu ngulu saudara. Nah, jadi kaya ni jadi Nabi ni. Tu dia ada tu hubungan ni. Sebab tu ulama kata sejarah dia tidak boleh dipisahkan dengan hadis. Baru kita boleh faham baik dengan hadis tu. Baik. Ialah sejarah Nabi ni melalui hadis juga, dan juga asar sahabat, kenyataan daripada sahabat. Jadi mereka buat begitu sebenarnya bukan nak mengancam Nabi, tapi nak membesarkan dan menzahirkan kegembiraan mereka dengan kedatangan Nabi. Sebab ni anak buah dia, keturunan mereka juga ni. Baik, sehinggalah baginda dibawa ke perkarangan rumah Abi Ayyub Al-Ansari tu. Tu cerita biasa kita dengar lah tu. Nabi mengerjakan solat di mana sahaja. Apabila masuk waktu solat, Nabi duduk mana? Masuk waktu solat, Nabi sembahyang, tak kira lah. Asalkan Nabi masuk waktu solat, tak kira dia berada di mana pun, asalkan tempat itu suci daripada najis, maka dia akan solat. Sehingga apabila ada ketika baginda solat di kandang kambing. Ni pun kita akan bincang akan datang lah bab ni dalam bab dia akan datang. Walaupun saya sebut sikit saja, kita akan bincang akan datang berkenaan dengan najis binatang ni. Mana tak najis kau tarik kambing ni, kandang kambing mesti ada najis dia. Kau lagu mana? Tu kan. Baik. Selepas itu baginda memerintahkan agar didirikan masjid. Lalu dihantar utusan kepada pembesar Bani Najjar. Mereka pun datang dan Nabi SAW berkata, wahai Bani Najjar, sebutlah harga bagi ni kawasan ni, perkarangan ni, nak buat masjid ni, sebutlah harga. Ulama kata masjid Quba lah ni. Sebutlah harga. Nak tahu berapa nak bayar lah, kira-kiranya Nabi nak bayar lah. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak meminta nilai kecuali ianya untuk Allah Azza wa Jalla. Kata Anas, perawi hadis ni, di tempat itu ada kubur orang musyrik. Di perkarangan itu kubur orang musyrik, Nabi nak beli. Ada runtuhan bangunan dan ada beberapa pokok kurma. Kubur ni kubur lama yang tidak digunakan dah. Kalau kubur tu digunakan, Nabi tak akan buat begitu. Nabi hormat ke mana pun. Kubur ni kubur tak guna, putus ada runtuhan bangunan, pokok tumbuh. Mana kalau orang tak tahu, dia tak akan kata kubur lah, kira-kiranya begitu. Cumanya orang tempat tu tahu ni dulunya kubur orang musyrikin. Tu. Di situ sudah ada runtuhan bangunan. Kharib ni ada runtuhan bangunan, mana tempat itu tidak diimarahkan, tidak digunakan lagi. Ada juga pokok-pokok, misalnya pokok kurma pun ada beberapa, tidak banyak, beberapa batang. Baik, Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya dibongkar kubur orang musyrikin. Buailah apa yang ada tulang-tulang dan sebagainya, buai, ditanam di tempat lain. Beliau SAW memacakkan batang kurma sebagai tanda arah kiblat masjid pada waktu itu, menghala ke arah Palestin lah pada waktu itu, kerana tahwil kiblat tak berlaku lagi. Baik, mereka menjadikan laluan masuk utama di kiri dan kanan dengan batu. Mana untuk pintu masuk ni susun batu gitu ya. Kemudian mereka mula memindahkan sebongkah batu besar sebagai asas bina masjid. Ada sakhrah tu, batu besar tu tak gerak sorang, kena ramai-ramai untuk asas pembinaan. Batu asas kita kata.
Baik. Dalam keadaan bermadah doa, pada ketika itu Rasulullah ada bersama mereka. Mereka katakan, wahai Tuhanku, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Tolonglah kalangan Ansar dan Muhajirin. Tu bahasa dia tu. Dia kalau hak kita terjemuh, dia tak bunyi apalah. Hak ni Arab je bertengok. Dia kata Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Tu dia guna bahasa macam syair lah kira-kira. Dalam keadaan doa akak batu besar tu nak buat asas masjid itu, di situlah mereka bermadah dalam bentuk doa. Sebab tu ulama kata qasidah ni boleh. Itu sebagai satu hiburan, dibenarkan, tetapi biarlah perkara itu tidak bercanggah dengan syariat. Kata-kata dia tu menunjukkan pujian kepada Allah dalam bentuk doa misalnya, boleh, tidak salah. Ulama kita pun dia faham perkara ini. Cuma janganlah lebih-lebih. Main muzik pun boleh, tapi jangan dalam masjid. Dalam kawasan masjid tu tak boleh. Ulama hak bincang boleh ke tak boleh tu, ulama tak bincang dalam masjid sebab tentu tak boleh. Ulama kita tak bincang awal lagi tu. Takut jadi serupa dengan orang-orang yang tidak Islam. Orang-orang yang tidak Islam ni tempat dalam ibadat, dalam ma'bad, tempat ibadat mereka semua ada unsur muzik dalam pelbagai bentuk. Hak ni begini, hak ni begini. Islam ya tak ada. Jangan elok kau puak-puak hak panggil ngabai peringkat tinggi ni, makna duk mengadakan perkara tu dalam masjid. Bahaya, kena jaga, tak boleh. Khususnya orang terlibat dia jaga urusan agama dalam negeri, dia kena jaga tu. Tak boleh. Kalau dia tahu, dia kena bertindak lebih awal. Kalau tidak kan, cuba kita tengok dalam internet di setengah-setengah negara tu, di masjid biasanya main muzik dengan kompang. Zaman Nabi tak ada gitu. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Anas bin Malik adalah muttafaq alaih. Yang kedua, Imam An-Nasai mengemukakan hadis Anas sebagai menjelaskan hukum harus membongkar kubur musyrikin dan dibangunkan bangunan masjid pada tapak kubur berkenaan. Kena ingatlah, kubur ni seperti yang saya sebut tadi, kubur ni sudah kubur yang tidak digunakan, dan milik tanah kubur itu sudah milik Bani Najjar yang telah beragama Islam. Jadi cerita kubur ni ada, cerita tanah ni adanya kubur, cerita sampai dulu. Dan tidak disebab tu dia ada runtuhan bangunan naik, kita tahu pokok kurma apa ada situ. Cuma nabinya sebagai nak mengajarkan adab, walaupun kubur tu tidak Islam, kita kena buat dulu kubur tu. Buat sakit-bakit, bongkar lah tempat ada tu. Ada tulai-tulai ke setakat boleh ambil tu ambil. Supaya tidak ada dah orang panggil kubur selepas daripada itu. Tu. Kemudian diratakan tanah. Yang ketiga, disyariatkan berhijrah dari negara kufur ke negara Islam. Kenyataan ini adalah secara umum dan ianya bergantung pada keadaan semasa. Ni hukum ni dia gini ya, kita kena tengok hukum sebut. Jangan kita pakai dalam konteks sekarang ni. Kita kata rakyat Palestin tu wajib, kita kata dia kena keluar, dia tidak boleh jihad. Sebab apa? Dia tidak ada kemampuan. Kalau tidak mati kata, ada dalam internet yang sebut begitu. Sebab Nabi suruh hijrah. Nak hijrah lagu mana? Zaman bila ni? Ingat mudah kena menyeberangi pergi ke negara orang. Dia ada hukum sempadan. Nation state ni kita kata sudah dulu tak apalah, tak ada yang itu. Sekarang ni tak boleh dah. Contoh kita tengok daripada Rahiyah nak mari ni, kita kena ambil kira semasa tu. Kita kata kita nak ambil ni, maka kita pun biar masuk sebanyak mungkin. Apa akan jadi pada negara? Kena ambil kira semua tu dari segi keselamatan. Jadi peluang untuk berlaku kita kata fitnah tu, pencerobohan, dia boleh berlaku tu dalam keadaan tu. Orang boleh ambil kesempatan. Sebab itulah negara ni, orang panggil negara berdaulat itu, dia tak boleh. Hak ni hukum ni. Sebab tu saya letak di situ. Dasar pada pandangan ulama dalam kitab lain, memanglah kita nampak Nabi berhijrah. Lepas tu sahabat Nabi berhijrah daripada Parsi pun mari, daripada Darul Kufri mari ke Madinah, Darul Tauhid. Betul dulu. Lah ni boleh buat kita ke? Setengah-setengah negara tu dua keturunan tak boleh lagi kerakyatan. Tak boleh. Jadi nak berhijrah macam mana? Kita kata guna dokumen lah, kalau boleh. Tetapi masalahnya bila kata berhijrah beramai-ramai ni, kerajaan mana yang nak bagi kebenaran itu? Silap-silap dia tembak main-main gitu, dan tidak boleh dipersalahkan kalau dia tembak. Sebab itu dikira penceroboh. Jadi kita kena tengok. Sebab tu hal ini saya masukkan juga. Sebab tu saya buat kenyataan ni berdasar pada pandangan ulama lain. Saya ringkaskan dengan buat kenyataan begini. Kenyataan ini adalah secara umum dan ianya bergantung pada keadaan semasa. Kena tengok pula tu. Yang keempat, harus para pengikut mengelilingi atau mengerumuni pemimpin sebagai menghormati mereka. Seperti Bani Najjar, mereka mengerumuni Nabi, mengelilingi Nabi dalam keadaan pedang letak di bahu tu. Dia gini, pedang terhunus,
Dia sebut dalam hadis Nabi tak benar. Nabi tak benar pedang terhunus tu bukan tak tahu gini. Ni dia gini. Di tempat orang yang semua ada senjata zaman tu, dia tahu kedudukan letak senjata. Dia ada cara dia lah. Kalau kata pedang terhunus, pedang tanpa sarung seperti Sayyidina misalnya bawa gitu. Bila dia nak tetak orang, bila nak perang orang, hak tu dia bawa dalam keadaan begitu. Hak ni dak ni letak begini. Dia pegang sebagai penghormatan. Sebab kita kata ginilah hak baris apa ni? Kalau tentera kalau dia tok pedang gitu tu tak. Dia bukan nak tetak pengantin tu. Hak tu dia nak isyarat penghargaan. Itulah maksud dia nya. Jadi zamir tu sesuai dengan zamir dia tu. Dari sudut itu maksudnya. Sebab itulah saya buat nota kaki di bawah tu berdasar pada pandangan ulama. Ini sebagai penghormatan yang sesuai di zamir itu. Baik, seterusnya cuba tengok lagi. Yang kelima, seseorang ketua berhak menyinggahi secara khusus mana-mana puak atau kaum jika mereka adalah ahli keluarganya sebagai menjaga hubungan dan hak qarabah. Di sini ulama ambil dari sudut akhlak ni. Nabi ni apa dia utama ke Bani Najjar, pergi di persada Ayub Al-Ansari sebab ada hubungan keluarga situ tu. Jadi kita pun kalau pergi, tambah-tambah kalau ketua, kita kata pemimpin, bila pergi ke satu tempat di situ ada keluarga dia, sunnah tu dia meraihkan kerabat keluarga dia tu untuk merapatkan hubungan. Dari sudut itu boleh. Ni orang panggil nila lah, yang diajar nila. Kita bila kita pergi ke tempat orang, kalau situ ada keluarga kita, kena dahulukan keluarga kita. Kalau nak singgah-singgah di rumah keluarga kita. Lama keluarga kata, Allah mari, lama ketemu mari, tak singgah rumah kita. Buat hati pula. Dia pemimpin. Dulu masa kecil-kecil dulu tidak jadi pemimpin, mari semua jadi pemimpin, jadi hagah pula. Macam-macam timbul. Akhir sekali hubungan itu jadi renggan. Jadi putus tu lah. Jadi ini Nabi tunjuk pada kita sikap yang sebenar, yang sepatutnya ada. Yang keenam, disyariatkan solat di mana saja bila tiba waktu solat. Boleh kita nak sembahyang di mana-mana. Tambah-tambah sekarang banyak surau, bahkan setiap di Paminyak pun ada surau. Boleh. Tujuannya apa? Supaya kalau zaman Nabi dulu, tujuannya supaya tidak terlepas solat itu. Tidak terlepas solat itu. Jangan buat air, tak apalah depan kapan-kapan terlepas solat itu. Duk main tangguh-tangguh gitu. Yang ketujuh, harus solat di kandang kambing. Ni kita bincang semula secara detail. Ini adalah pendapat sebahagian ahli ilmu yang mengatakan binatang yang halal dimakan, maka tahi dan air kencing adalah tidak dikira najis. Bukan bermakna solat di atas air kencing. Bukan bermakna solat di atas tahi kambing tu. Makna di kandang dia tu. Makna boleh jadi dibuat dulu supaya bersih dah kira-kiranya. Tapi maknanya adalah saki-baki dia tu. Tentu kita kata ada, kukuk mana pun muka kandang kambing. Tapi dia tidak kira sebagai najis. Tapi perkara ni termasuk khilaf ni. Kita bincang akhirat, bab dia akhirat dalam Nasai ni lah. Kalau tengok dalam internet pun boleh. Maulana sebenarnya bincang dah ni sebenarnya dalam internet pada. Cuma saya sebut ringkas begitulah sini. Di kalangan ahli ilmu yang menganggap bahawa binatang yang halal dimakan, maka tahi dari kecil ni dianggap tidak najis. Itulah. Jadi inilah dalilnya. Baik, tak apalah. Yang ke-8, mendahulukan membina masjid berbanding rumah. Mana kalau satu-satu tempat tu, kalau nak dibangun ke tempat itu, misal pergi tanah rancangan, kalau kita kata kajian nak wujudkan komuniti masyarakat di situ, mula-mula kena rancang, kena ada dalam plan pembangunan di situ mula masjid. Itu maksudnya, sunnah tu. Baik, yang ke-9, harus bertabarruk tanah yang dimiliki kerana Allah. Bertabarruk tu bukan bertabarruk ni mana kita hadiah, kita wakaf, kita sedekah, boleh. Itu mana bertabarruk di situ. Jangan bukan tabarruk. Lama silap-silap faham. Mata penah ni pukul 10 lebih ni. Harus bertabarruk tanah yang dimiliki kerana Allah SWT. Tak ada apa. Ini kita boleh nak sedekah, nak gapo tanah kita atau mau leknal lah tu. Buat khusus untuk buat masjid pula. Ataupun untuk buat jalan kau masuk sikit lah. Sekaki lah, builah. Boleh pahala nak hari orang guna. Tapi setengah orang tak boleh. Dia pagar tanah aku. Ada juga begitu. Rugilah, padahal boleh peri-peri. Kalau tidak bos kita kata sekaki pun tak guna juga. Kita pun sekadar untuk pagar lah. Baik kita orang guna untuk jalan lalu. Boleh pahala. Tu maksudnya. Yang ke-11, harus solat di perkuburan orang tidak Islam setelah mengeluarkan apa yang ada di dalam kubur berkenan. Setelah dibersihkanlah. Harus, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini. Yang ke-12, harus menyanyi, bersyair atau berqasidah untuk menaikkan semangat, berbuat kebaikan dan memotivasikan diri untuk melakukan kerja berat dan sukar. Ini boleh. Misalnya seperti tentera, dia ada lagu tentera khusus. Saya pernah ikut
dalam satu camp ni, dia naik Bukit Toba, dia nyanyi tu tak. Cara dia lah, naik semangat sungguh. Dia kata kereta jalan tu apa bewok, tapi bahasa sedap lah dia sebutnya. No. Naik semangat sungguh. Tu tak apa tu. Lepas tu muzik dia pun muzik menaikkan semangat tu, terus ulama kata tak apa tu, tidak melalaikan. Sebab itulah ulama kita kata harus muzik, bukan semua muzik. Hak muzik hak kita kata hak je nyanyi, hak je muzik sendiri pun menampak sepakua kena belajar tak lihat tu. Ulama mana pun kata tak lihat tu. Yang ke-13, sikap tawaduk, merendah diri Nabi SAW yang turut serta bersusah payah melibatkan diri dalam pembinaan masjid. Dia sendiri ni terlibat akak batu besar tu, sakhrah tu. Dia sendiri terlibat. Tu. Bahkan ada, kalau dia cerita lain di Madinah tu banyaklah. Baik, yang ke-14, disunatkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada orang Islam, termasuk dalam sunnah yang besar. Mana boleh pahala free-free lah kita kata. Doa pada orang Islam, doa. Dalam keadaan macam mana boleh, ketika bawa kenderaan pun boleh. Baik, seterusnya bab yang ke-13 ni insya-Allah kita akan bincang pada minggu hadapan. An-nahyu an ittikhadil kubur masajid. Ni larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Ni kita bincanglah secara khusus. Jadi perbincangan ini agak panjang juga. Kerana perkara ni perkara yang besar. Perkara yang besar. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.